Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyempurnakan tugasan yang ketiga ini bagi kursus teknologi dalam pendidikan. Di mana pada tugasan ini saya akan membuat pembentangan tentang bahan media pengajaran dan pembelajaran yang saya hasilkan. Seperti sedia maklum sebelum, seorang guru itu melakukan atau melaksanakan PDP, guru kenalah merancang terlebih dahulu rancangan pengajaran harian mereka. Ini rancangan pengajaran harian saya di mana saya menggunakan RPH Azure. RPH Azure ni terdapat 4 pengasas. Yang pertama, R. Heinrich. Yang kedua, M. Molinda. Yang ketiga, J. Russell. Dan yang keempat, S. Smaldino. Di mana RPH Azure ni dia menekankan 6 elemen. Apa dia 6 elemen itu? Yang pertama, analyze learners, iaitu menganalisis pelajar. Apa yang dianalisis adalah ciri umum pelajar, pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar dan gaya belajar. Okey, yang kedua, state objective, yang ini menyatakan objektif. Yang dinyatakan adalah siapa yang hendak dicapai, bagaimana hendak dicapai, dan apakah yang hendak dicapai. Yang ketiga, select materials and media. Ini memilih bahan dan media. Bila guru nak melaksanakan PDP, mestilah ada media-media yang digunakan ataupun bahan-bahan yang digunakan. Okey, seperti dalam gambar, bahan, media. Kat sini juga kita menyatakan pendekatan, strategi yang kita gunakan dan kaedahnya. Okey, kemudian yang keempat, utilize media and materials. Yang ini menggunakan media dan bahan. Pada step ini menyatakan bahan apa yang guru gunakan untuk PDP dan aktiviti guru, apa yang guru lakukan dalam PDP tersebut. Dan kemudian seterusnya, require learners participation. Ini penglibatan pelajar. Kat sini kita nampaklah kita boleh lihat aktiviti yang murid lakukan. Jadi dengan RPH Asia ni saya rasa sangat sesuai lah dan sangat berkesanlah untuk proses PDP yang memuaskan kerana kita boleh nampak aktiviti guru apa, aktiviti murid apa, bahan apa yang digunakan. Jadi RPH Asia ni dia menekankan strategi yang memusatkan kepada guru, murid dan bahan. Okay, kemudian yang terakhir, elemen yang terakhir daripada RPH Asia ni adalah evaluate and revise, iaitu menilai dan menyimak. Apa yang guru nilai? Penilaian pengajaran dan pembelajaran setelah menyempurnakan PDP pada hari tersebut. Okey, lepas itu bagi bahan yang saya gunakan untuk PDP adalah saya menggunakan tayangan slide kepada murid. Saya memilih tajuk tayamum, di mana pada set induksi saya memilih paparan gambar untuk mengaitkan dengan tajuk saya, iaitu tayamum. Kemudian saya akan beri penerangan daripada slide yang saya paparkan kepada murid. Okey, di mana pada slide ini saya menggunakan konsep yang warna-warni lah kerana pada saya ia mampu menarik perhatian murid dan mereka akan memberi fokus kepada pembelajaran saya. Kemudian saya juga menggunakan video di mana tajuk yang saya
Di mana tajuk yang saya ajari ni adalah tajuk ibadat yang iaitu tajuk yang ada amali. Okey, jadi saya menggunakan bahan media yang berasaskan video juga selain daripada slide. Di mana pada video ini saya menggunakan animasi kartun pada mula-mula supaya di mana kalau murid leka ke, murid main ke bila nampak kartun ni kan murid tu akan rasa ustazah nak nak tunjukkan cerita apa ni. Jadi fokus mereka akan lebih fokus kepada pembelajaran kita. Okey, pada video ini saya ada terangkan tentang tayamum. Dan saya juga menyelitkan cerita. Saya menggunakan teknik bercerita pula dalam video ni untuk memberi satu masalah dan penyelesaiannya sekali tentang tayamum. Okey, kemudian saya juga sertakan tata cara tayamum dalam video. Di mana murid akan lihatlah dalam video tersebut macam mana cara-cara bertayamum. Dan saya sendiri memegang watak utama kerana pada saya ia lebih berkesanlah sebab saya yang mengajar mereka, jadi biarlah saya yang tunjukkan kepada mereka tentang cara yang betul untuk bertayamum. Okey, dan dalam simulasi ini juga saya iringi dengan lagu. Di mana pada saya lagu ni sangat memberi kesanlah kepada murid-murid untuk mereka lebih memberi tumpuan kepada pembelajaran hari tersebut. Okey, kemudian saya juga ada sertakan lagu tayamum yang saya nyanyikan pada simulasi yang saya tunjukkan tadi. Dan pada pembelajaran ini, pada langkah ini saya akan meminta murid untuk nyanyi bersama-sama diiringi dengan video ini sambil membuat tata cara tayamum seperti yang ditunjukkan dalam video tadi. Jadi pada saya mereka lagi senanglah untuk aplikasi bagaimana cara bertayamum yang betul dengan menggunakan lirik lagu yang saya telah hasilkan, dan saya menggunakan rentak kalau rasa gembira tepuk tangan. Jadi saya rasa lagu tu semua orang tahu, jadi ia senang untuk diikutilah. Okey, baiklah. Kemudian daripada bahan media yang saya hasilkan tadi, macam mana saya nak sampaikan kepada murid, saya menggunakan Google Classroom. Okey, saya tunjukkan ni. Saya menggunakan Google Classroom di mana sekarang ni waktu PKP dan murid tidak dapat berinteraksi secara bersemuka dengan guru kerana sekolah tutup. Jadi saya tetap ingin menyampaikan pengajaran dan pembelajaran saya kepada murid walaupun sekolah tutup. Jadi saya menggunakan platform Google Classroom ni untuk melaksanakan PDP saya seperti biasa. Dan penyampaian ni saya akan gunakan Meet, di mana dalam Meet ni kita akan berinteraksi dengan murid. Kita boleh nampak murid, murid boleh nampak kita, cuma bezanya di atas talian, secara talian bukan secara bersemuka.
Okey, pada Google Classroom ni saya meletakkan bahan-bahan yang saya hasilkan tadi dalam satu tajuk mengikut subtopik lah. Contohnya topik pertama tayamum. Saya letakkan nota tayamum yang slide tadi. Kemudian rukun dan tata cara tayamum. Ya, video yang saya hasilkan. Lirik. Dan juga ada latihan di mana setelah penyampaian pengajaran saya akan meminta murid untuk menjawab latihan yang saya beri untuk menilai kefahaman mereka. Untuk kita lihat kefahaman mereka sama ada mereka faham tak, mereka boleh jawab uh, kita punya soalan ke tidak. Jadi kat sini kita boleh lihatlah sama ada murid tu jelas ataupun tidak. Kalau murid tu tak faham, mungkin kita perlu ulang balik pembelajaran hari tu. Jadinya uh, berbeza dengan latihan yang kita berikan di dalam kelas berbanding classroom sebab bila kat sini kita boleh nampak siapa yang dah hantar, siapa yang belum hantar dan kita terus boleh bagi markah dengan sekali klik saja. Jadi sangat menarik untuk mengkongsikan bahan media kita di platform seperti ini. Semua murid boleh nampak. Okey, ni latihan-latihan yang saya beri. Kita nak bagi markah pun senang. Latihan ni saya beri di bawah tajuk yang kita belajar supaya senanglah kita nampak murid tu menguasai tak topik itu. Okay. Dalam Google Classroom ni saya juga ada kongsikan daripada sumber lain iaitu YouTube untuk murid-murid rujuklah supaya mereka lebih faham tentang pembelajaran itu. Dan saya mengkongsikan video-video animasi. Semua video animasi saya kongsikan. Sebab murid ni biasa cepat bosan kalau tengok ceramah agama. Jadi kita bagi dia cerita kartun. Walaupun cerita kartun tetap juga memberi pengajaran dan pembelajaran kepada anak murid. Okey. Kemudian saya akan membuat borang soal selidik di mana saya akan kaji selidiklah tentang bahan media dan pengajaran yang saya telah laksanakan sama ada ia berkesan ataupun tidak dan saya menggunakan soal selidik Google Form borang kerana pada saya apabila menggunakan platform ini hanya kita sahaja yang boleh lihat apa yang mereka berikan. Kalau nak dibandingkan kita guna komen ke, sila komen penilaian anda di sini. Nanti semua orang boleh nampak. Jadi mungkin disebabkan mereka takut kita rasa segan, mereka komen yang baik-baik je. Padahal penyampaian tadi tak tersampai. Jadi sebab tu saya gunakan soal selidik yang berbentuk borang. Jadi mereka akan isilah. Di mana kalau mereka tidak setuju, mereka akan bagi markah rendah. Kalau sangat setuju, mereka bagi markah tinggi. Ia mengandungi kriteria isi kandungan, bahan pengajaran, strategi atau sikap, dan atribut dan kualiti bahan yang kita gunakan. Di mana macam mana kita nak tengok penilaian yang mereka berikan kepada kita. Okey, kita boleh lihat kat sini, kat respon. Kat sini ada 5 orang yang dah bagi respon dan kita tengok secara individual. Ini antara penilaian mereka berikan kepada saya. Yang penilaian pertama ni mereka beri 4 dan 5 markah. Kedua ni pun sama 4 dan 5 markah.
Yang ketiga pun sama juga. Yang keempat, 4 dan 5. Kebanyakan bagi markah 4 dan 5 dan ini membuktikan pengajaran yang saya sampaikan tu sampailah kepada mereka. Ni 4 semua. Jadi walau bagaimanapun mereka tak bagi markah penuh itu bermaksud masih ada lagi yang perlu saya perbaiki dan insya-Allah setelah saya tahu penilaian mereka berikan kepada saya pada masa akan datang, saya akan cuba perbaikilah segala kekurangan apa yang perlu ditambah. Jadi refleksinya daripada pembentangan ini, segala kekurangan dalam penghasilan bahan media PTP saya akan saya perbaiki dan cuba teroka untuk menghasilkan penyampaian pengajaran yang lebih baik sehingga dapat membentuk murid-murid saya menjadi insan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Itu saja.